Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda semua subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 5, makanan sukan. Pada kali ini akan berkongsi di unit 5.4 iaitu bantuan ergogenik pemakanan. Pada akhir murid akan dapat menghuraikan bantuan ergogenik pemakanan dan akan dapat membahaskan peranan dan kesan penyalahgunaan bantuan ergogenik pemakanan seperti kafein, kreatina, bikarbonat, whey protein dan tokokan karbohidrat kepada kesihatan, prestasi atlet dan pematuhan kepada World Anti-Doping Agency ataupun WADA. Okey, jauhi dadah. Dadah boleh membunuh. Okey. Fenomena atlet menggunakan makanan tambahan bukan perkara baru dalam sukan. Makanan tambahan ialah salah satu contoh bantuan ergogenik yang dapat membantu meningkatkan prestasi sukan dan tahap kesihatan atlet. Memandangkan pengambilan makanan tambahan sangat popular dalam kalangan atlet, maka konsep asas bantuan pemakanan dan jenis-jenis bantuan ergogenik yang digunakan oleh atlet perlu difahami. Unit ini akan memfokuskan kepada bantuan ergogenik pemakanan yang biasa diambil oleh atlet dan kesan penyalahgunaan bantuan ergogenik tersebut terhadap kesihatan, prestasi sukan dan pematuhan pada World Anti-Doping Agency. Baik, bantuan ergogenik dalam sukan. Setiap atlet yang bertanding pasti ingin meraih kemenangan. Selain latihan rutin, ada sebilangan atlet mencari alternatif lain bagi membantu mereka mencapai kemenangan yang diharapkan. Bahan atau kaedah yang dapat membantu meningkatkan prestasi atlet dinamakan bantuan ergogenik oleh Williams, Rawson dan Branch 2016. Info khas di sini, perkataan ergogenik berasal dari perkataan Greek iaitu ergo, iaitu kerja, dan gen, menghasilkan sesuatu. Atlet Greece pada zaman dahulu memakan kulat yang memberi kesan halusinasi dan mempengaruhi kekuatan mental mereka semasa pertandingan. Okey, yang pertama melalui pharmacological. Bahan yang diklasifikasikan sebagai dadah atau ejen hormon untuk meningkatkan prestasi sukan. Kebanyakan bantuan ini adalah bahan terlarang dalam sukan mengikut peraturan WADA. Contohnya, steroid dan hormon tumbesaran untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Amphetamines ialah perangsang yang membantu melambatkan kelesuan dan meningkatkan kepekaan. Melalui physiological, teknik atau bahan bertujuan meningkatkan fungsi sistem tubuh yang mempengaruhi prestasi atlet. Contohnya, doping darah dan altitude training meningkatkan pengangkutan oksigen dan mempengaruhi prestasi sistem kardiovaskular. Latihan fizikal seperti plyometrik, latihan bebanan dan daya tahan untuk prestasi fizikal. Melalui mechanical pula, alat atau produk sukan yang membantu dari aspek perlakuan atlet dalam sukan. Contohnya di sini, kasut yang dilengkapi pepaku bagi bola sepak dan golf untuk cengkaman dan kestabilan yang lebih baik. Seterusnya mempengaruhi pergerakan semasa bermain. Baju sukan yang menyerap peluh supaya dapat menurunkan suhu badan dengan cepat. Melalui psychological, kaedah atau intervensi yang berupaya mengubah keadaan mental dan meningkatkan prestasi atlet. Contohnya, kata berdiri dapat mengurangkan rasa gemuruh semasa bertanding. Imagery iaitu atlet membayangkan dalam minda tentang perlakuan yang akan dilakukan semasa pertandingan. Melalui pemakanan, makanan tambahan, produk makanan dan manipulasi diet untuk meningkatkan prestasi sukan. Contohnya, dengan memakan vitamin B kompleks, membantu dalam metabolisme penghasilan tenaga. Minuman sukan, bar atau gel diambil untuk menggantikan tenaga yang hilang
dan teknik tokokan karbohidrat untuk meningkatkan simpanan tenaga bagi acara jarak jauh. Baik, kita tengok pula peranan bantuan ergogenik pemakanan. Penggunaan bantuan ergogenik pemakanan dalam bentuk makanan tambahan sangat popular dalam kalangan atlet. Makanan tambahan dilihat lebih selamat untuk diambil kerana tidak mengandungi bahan dilarang oleh WADA. Walaupun bantuan ergogenik makanan dianggap selamat dan tidak berada dalam kategori bahan terlarang, namun masih terdapat penyalahgunaan bantuan ergogenik pemakanan yang memberi kesan pada kesihatan, prestasi serta pematuhan kepada WADA. Kebanyakan atlet mengambil makanan tambahan kerana dipengaruhi rakan dan jurulatih serta menerusi pengiklanan. Bantuan ergogenik makanan wujud dalam pelbagai bentuk seperti serbuk, pil, bar, gel, minuman sukan, minuman tenaga dan tokokan karbohidrat. Antara contoh bantuan ergogenik pemakanan ialah kafein, bikarbonat, kreatina, whey protein dan tokokan karbohidrat loading. Okey, kita tengok dulu kafein. Jenis bahan kimia yang terdapat dalam makanan dan minuman seperti kopi, teh, coklat, minuman karbonat, minuman tenaga dan lain-lain. Fungsinya, meningkatkan stamina dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular, meningkatkan tumpuan atlet, meningkatkan prestasi sukan dengan merangsang sistem saraf pusat, melambatkan rasa lesu bagi aktiviti jangka masa panjang, merangsang fungsi kognitif, meningkatkan prestasi dalam acara sukan yang memerlukan tumpuan seperti memanah, menembak, golf dan bowling. Kesan pengambilan dan penyalahgunaan. Penyalahgunaan kafein boleh memberi kesan sampingan kepada tubuh sekiranya atlet tidak mengalami masalah kesihatan dan tidak mengambil ubatan tertentu. Dos kafein yang sederhana tidak memudaratkan tubuh. Atlet yang tidak biasa mengambil kafein boleh menyebabkan insomnia dan kerap membuang air kecil. Kafein yang dikategorikan sebagai bahan perangsang diletakkan dalam senarai pengawasan bagi senarai bahan terlarang WADA. Pengambilan kafein melebihi 12 mg per liter yang dikesan dalam urin atau darah boleh dikenakan hukuman oleh WADA. Okey, itu contohlah coklat, air bergas. Okey. Bikarbonat pula. Sebahagian daripada garam alkali iaitu natrium bikarbonat yang wujud secara semula jadi dalam tubuh. Fungsinya meneutralkan asid ataupun buffer seperti asid laktik yang dihasilkan semasa melakukan aktiviti fizikal, meningkatkan prestasi dalam aktiviti anaerobik berintensiti tinggi seperti larian 400 meter. Kesan pengambilan dan penyalahgunaan. Pengambilan melebihi dos yang disarankan boleh mengakibatkan distres usus seperti cerit-berit dan pening kepala. Penggunaan bikarbonat tidak diharamkan oleh WADA. Okey, itulah soda bikarbonat. Okey, ketiga iaitu kreatina, berasal daripada kumpulan daging yang dihasilkan dalam hepa dan buah pinggang manusia. Dipasarkan dalam bentuk seperti serbuk, pil, gel, gula-gula dan serum. Bantuan ergogenik pemakanan paling popular dalam kalangan atlet terutamanya atlet acara kekuatan dan daya tahan otot. Fungsinya adalah menambahkan jisim otot, meningkatkan prestasi sukan yang menggunakan kuasa eksplosif, menambahkan fosfokreatina bagi aktiviti berintensiti tinggi dan jangka masa singkat seperti acara angkat berat, lari pecuk 100 meter dan renang jarak dekat. Kesan pengambilan dan penyalahgunaannya pula, pengambilan dos kreatina yang sesuai bersama-sama dengan latihan beban dapat meningkatkan jisim otot. Pengambilan kreatina yang tidak mengikut dos secara berterusan akan menyebabkan masalah pada organ hepa dan buah pinggang. Penyalahgunaan kreatina boleh menyebabkan distres usus seperti cerit-berit, muntah dan dehidrasi. Penggunaannya diluluskan oleh WADA. Yang keempat adalah whey protein.
iaitu makanan tambahan protein yang paling popular dipasarkan dalam bentuk serbuk. Berasal daripada komponen protein yang larut dalam susu. Baik, fungsi whey protein adalah membantu menambahkan jisim otot, kekuatan otot dan daya tahan otot. Meningkatkan sintesis asid amino untuk menggantikan tisu rosak semasa bersukan. Kesan pengambilan dan penyalahgunaannya pula, iaitu pengambilan mengikut dos yang disarankan oleh pengeluar produk tidak memudaratkan tubuh. Atlet yang mengalami masalah fungsi buah pinggang tidak boleh mengambil whey protein tanpa nasihat dan pengawasan pakar perubatan. Penggunaannya pula diluluskan oleh WADA, namun atlet perlu berhati-hati kerana mungkin terjadi pencemaran silang semasa pemprosesan produk menyebabkan kewujudan bahan kimia yang tidak dibenarkan oleh WADA. Okey, satu produk yang memang popular di kalangan mereka yang suka pergi gym. Okey. Ini dah dia. Whey protein. Tokokan karbohidrat ataupun carbohydrate loading. Teknik pemakanan untuk menambah simpanan tenaga dalam bentuk glikogen dalam otot dan hepar yang dapat melambatkan kelesuan. Prinsip asas ialah atlet menukar diet seimbang kepada pengambilan sumber karbohidrat dengan kuantiti sangat tinggi dan dalam masa sama mengurangkan tempo dan intensiti latihan. Kebiasaannya 7 hari sebelum pertandingan. Digunakan untuk sukan yang memerlukan daya tahan kardiovaskular seperti maraton, lumba basikal rebuh raya dan triathlon serta atlet sukan intermittent seperti bola sepak, bola baling dan tenis. Okey, itu makanan daripada sumber karbohidrat. Fungsinya adalah meningkatkan simpanan glikogen otot yang mempengaruhi prestasi daya tahan kardiovaskular. Kesannya pula, kesan untuk pengambilan dan penyalahgunaan mendatangkan kesan sampingan kepada pengidap diabetes, menyebabkan cirit-birit, pening, loya dan kekejangan otot kerana perubahan drastik rutin pemakanan. Atlet dinasihatkan untuk membiasakan teknik ini semasa latihan dan sebelum pertandingan. Okey. Tokokan karbohidrat sering digunakan untuk sukan yang memerlukan daya tahan kardiovaskular. Okey, itu gambar biasa orang yang naik basikal lah. Itu di Langkawi biasanya. Mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam bab ini. Okey, yang pertama, di soal tentang bantuan ekogenik yang tidak termasuk dalam senarai bahan terlarang. Apa dia? Yang kedua, kajian sesuatu bahan ekogenik tadi, apakah yang boleh membantu sukan. Yang ketiga, teknik tokokan karbohidrat berkesan untuk acara apa? Ada bagi 4 situ, acara sukan dan pilih jawapan dia. Itu untuk soalan objektif. Struktur dan esei seperti berikut. Dia suruh terangkan peranan bantuan ekogenik. Nyatakan peranan kafein, karbohidrat dalam sukan. Senaraikan 3 jenis bantuan. Bincangkan apa kesan terhadap atlet jika ambil kafein dan kreatina. Bincangkan tentang keberkesanan. Ini biasanya soalan esei lah. Baik. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.